Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Yang berbahagia Saudara Rizal Marikat, yang saya hormati dan saya raikan Profesor Dr. Muhammad Nur Idris selaku bekas ahli Dewan Ulama PAS, Tuan pimpinan masyarakat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya saya menjaga syukur kepada Allah SWT atas kesempatan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Kalau dulu biasa Ustaz, saya kalau ceramah celah pokok pisang, celah pokok getah, atas lori, depan ada lori Vario. Hari ini cantik, ada kemah, ada dipas. Dan pada malam ini saya juga berasa agak bangga juga tengok kawan-kawan lama yang datang, Kak Min terutamanya, Saudara Zamil dan lain-lain. Saya nak ambil peluang malam ni. Saya nak bagi penerangan. Ceramah ni ceramah penerangan. Jadi saya tak ada cadang nak garang macam Rizal ni. Dia orang muda. Saya dah 50 lebih tuan-tuan. Walaupun nampak 20. Umur dah 50 lebih. Saya lebih berminat nak menyampaikan ceramah malam ini kepada rakan-rakan saya, bekas rakan-rakan saya daripada PAS, daripada PKR. DAP tak pernah jadi rakan saya. Dia memang musuh saya. Beranak-beranak dah jadi musuh dah. Pertama, supaya mereka boleh membuka minda dan menerima pandangan dan balik fikir. Orang Jawa kata balik fikir. Balik yang fikir sendiri. Orang Jawa tu siapa cakap? Orang Utara. Saja nak test kok tidak. Pertama yang saya perlu perjelaskan, yang kedudukan saya yang ada kaitan dengan tajuk malam ini, wajah sebenar. Kedudukan saya sendiri. Pasal ramai rakan-rakan, bekas rakan-rakan saya, dia diberi maklumat yang salah. Pasal kebanyakan rakan-rakan saya ni dia tak baca akhbar, dia tak baca, dia pada dia harakah dengan suara keadilan tu, Quran tu. Dia tak mau tengok yang lain. Jadi maklumat yang sampai tu tak sampai. Maklumat yang salah. Pertama yang saya nak sebut, bahawa saya ni tidak keluar parti. Saya tidak keluar parti macam Datuk Seri Zahrin, Tan Tee Beng, Mohsin, Gobala Krishnan. Saya tak keluar parti. Ada sebab saya tak keluar parti. Yang ini saya nak ceritakan. Saya memilih untuk dipecat. Dan kenapa saya pilih untuk dipecat? Yang itu akan ceritakan wajah sebenar manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Dan saya dipecat tujuannya supaya rakyat tahu siapa dia sebenarnya Anwar Ibrahim ni, dan rakyat tahu parti yang didokong atau mendokong Anwar Ibrahim. Itu tujuan. Sebab ramai yang bertanya saya setelah 12 tahun. Saya bersama dengan Anwar Ibrahim ni 12 tahun di zaman dia susah. Bukan zaman dia boleh bagi kontrak pink form project. Saya bersama dengan dia zaman dia jatuh. Saya bersama dengan dia di zaman orang kawan-kawan dia lari. Saya di zaman yang mana Anwar ini kita dapat lihat perwatakan dia. Pertama yang saya perlu perjelaskan, saya nak mula dengan kenapa saya dipecat. Saya dikenakan tindakan dan saya memang tahu saya akan dipecat. Pada masa itu saya dah memang tahu saya akan dipecat. Saya ada dua pilihan, sama ada saya keluar parti ataupun saya pecat. Sengaja saya memilih untuk dipecat. Ramai orang tanya saya, kenapa sekarang saya menyerang Anwar Ibrahim, tapi tahun 98 saya bela dia. Apa yang membawa perubahan tu? Kenapa berlaku perubahan? Bukan saja saya, tapi juga rakan-rakan lain, terutama di kepimpinan, terutama di kalangan sahabat, rakan yang kenal lama. Baru beberapa hari lepas saya terkejut berjumpa dengan seorang yang saya tahu kenal Anwar Ibrahim lebih 40 tahun, sama dengan Anwar. Hari ini dah berubah. Apa yang berlaku sebenarnya? Yang ni yang tuan-tuan kena faham. Pada tahun 1998, orang banyak tanya kita kenapa kita bela Anwar Ibrahim masa tu. Tuan-tuan kena faham kerja lawyer ni, terutama lawyer yang buat kes jenayah. Kita membela orang ada dua sebab. Satu, kerana kita percaya betul kat dia. Kedua, walaupun tak percaya, kita percaya dia ada pembelaan yang baik. Walaupun kita tak percaya ke dia, tapi kita percaya dia ada pembelaan yang baik. Anwar ni masuk kategori kedua. Sebab tu tuan-tuan, semasa mula-mula 9 orang peguam utama Anwar, 9 orang, Raja Aziz, Christopher Fernando, Haji Sulaiman, Pak Wajib Marikan, Gurbachan Singh, Kamar Ainian, saya sendiri dan Salkaran Naya, kita buat keputusan bela Anwar bukan kerana kita percaya kat dia, tapi kita percaya dia ada pembelaan yang baik. Tuan-tuan kena faham ni, beza dengan kes sekarang. Semasa tahun 98, dia ada pembelaan yang baik apabila dibawa pertuduhan dia meliwat Azizan, pemandu dia. Dia ada pembelaan yang baik. Walaupun
kita tak percaya sangat kat dia. Sebab tu tuan-tuan, ke-9 orang peguam yang ambil kes Anwar tahun 98, kita tak ambil 1 sen pun pada Anwar. Sampai hari ni tak ada 1 sen. Anwar tak bayar walaupun 1 sen duit dia. Sebab bukan dia tak nak bayar, tetapi memang kita tak mau. Dan bila saya lihat balik, keputusan itu keputusan yang tepat, kerana kita tak berhutang dengan Anwar. Kita tak ada rasa terhutang budi dengan Anwar. Sebab tu saya boleh cakap, dia tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan ada dengar dia kata tak ada kata, dia takkan berani. Sebab tu saya bebas nak bercakap. Saya tak ada hutang apa-apa dengan Anwar Ibrahim. Tapi berbeza dengan kes sekarang tuan-tuan. Berbeza sangat. Kes Saiful ni tuan-tuan, Saiful mengadu, Saiful ni staff dia, kaki tangan dia diambil bekerja semasa pilihan raya 2008. Kes Saiful ni beza, dan kes Saiful ni lah tuan-tuan yang menyebabkan ramai kami ni, ahli parlimen, kepimpinan, kawan-kawan, rakan, sahabat Anwar berubah, timbul keraguan. Pasal dalam kes Saiful, kejadian berlaku 26 Jun 2008, report polis 28 Jun, dalam tempoh 48 jam. Yang dulu 26 tahun, ini 48 jam. Kedua, dalam kes Saiful, bukan seorang saja ahli kimia yang kata ada DNA. 7 orang. Doktor, pakar kimia, pakar forensik, polis yang mengesahkan bukan saja mereka jumpa DNA, tetapi mereka kenal pasti sumber DNA itu, iaitu daripada air mani. Di mana mereka jumpa air mani itu? Dalam karung kunyit Saiful. Tahu karung kunyit? Tuan-tuan, mungkin dengar tu lucah tapi tak kena faham. Benda tu dijumpa dalam karung kunyit. Anwar Ibrahim bawa keliling kampung, dia kata apa punya bengong, depa pergi cerita kata jumpa dalam tu. Dia duk bagi bayangan pada orang kampung, ayak tu duk bertakung dalam. Bodoh. Cakap macam orang bodoh. Dia ingat orang kampung ni bodoh. Dia bukan bertakung dalam tu macam ada plastik simpan dalam tu. Dia ada swab, dia ada kesan-kesan. Tuan-tuan, air mani boleh bertahan dalam satu orang, dalam satu badan manusia 5 hari. Dia tak akan hilang. Dia ada dalam tu 5 hari. Satu kalau wanita ke siapa dirogol dalam tempoh 5 hari, kalau dia buat report masih boleh kesan. Dan yang confirm tu bukan seorang, 7 orang. Dan 7 orang ni tak ada kena-mengena dengan satu sama lain. Doktor SKL ada, pakar forensik ada, pakar kimia ada. Takkan mereka 7 orang pakat? Tak mungkin. Jadi keraguan timbul. Ni ada barang ni. Satu. Kedua, kami awal-awal lagi dah heran. Kerana apa? Bila berdepan dengan report polis Saiful, Anwar tak bertindak macam tahun 98. 98 dia hero. Dia pergi satu. Saya dengan dia. 11 hari, 11 malam. Satu Malaysia kita pusing. Kita lawan sebab kita confident. Bukti tak nak. Tapi tahun 2008, Anwar tak jadi macam tu. Dia tak menawan. Dia buat apa? Dia nak lari. Saya antara orang yang terlibat. Mengatur untuk dia lari pergi Turki. Dia nak lari. Tuan-tuan pun ingat, dia lari pergi Turki. Dia lari pergi kedutaan Turki. Saya tengok sendiri, tuan-tuan. Saya tengok depan mata saya. Dia kata, ni apa hal ni? Nak lari, buat mesyuarat. Kita buat mesyuarat, kita kata kita akan umum pada orang ramai. Anwar nak lari sebab ada orang nak bunuh dia. Tuan-tuan ingat ini? Kita kata ada orang nak bunuh dia. Bohong itu. Siapa yang cakap tu? Wan Azizah. Wan Azizah, tuan-tuan. Dia punya rekod. Sebab tu saya cadangkan dia jadi Presiden Kelab Tahan Suami tu. Kan? Dia boleh layak. Orang paling layak jadi Presiden Kelab Tahan Suami dia. Kami bohong. Kata, dalam keadaan kami tahu ada orang nak tembak. Tapi kami bohong kata Anwar nak kena tembak sebab tu dia lari pergi Turki. Ketiga, malam tu juga, depan mata kita orang, kami nampak sendiri bagaimana usaha dibuat untuk memalsukan surat-surat keterangan, surat-surat sumpah oleh beberapa orang. Termasuk oleh saudara Rahimi, pegawai khas Anwar yang menjaga Saiful. Disuruh buat surat akuan palsu. Rahimi sekarang dah pergi keliling kampung, cerita kat orang kampung. Dia disuruh buat surat akuan palsu. Dia sendiri pun dah tinggalkan Anwar Ibrahim. Keempat, yang kami heran masa tu lagi, kami tanya Anwar, bagilah DNA. Bagi darah. Sebab kalau terbukti yang dalam karung kunyit Saiful tu bukan DNA dia, habis macam tu je. Sebab benda ni paling kritikal. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita boleh buktikan DNA tu bukan Anwar punya, apa jadi? Saya ingat bungkus kerajaan. Tiba-tiba Anwar kata no. Dia kata pasal apa? No. Ini peluang terbaik kita kata. Nak buktikan kerajaan bohong, kerajaan konspirasi, kerajaan buat pakatan, Barisan Nasional jahat, tanam apa punya tak tahu dalam tengkok. Buat lah. Dia tak mau. Mati-mati dia tak mau. Kita dah kata apa hal ni dia tak mau. Jadi masa tu tuan-tuan, kes Saiful ni, kebetulan kami ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang baru menang bulan Mac, kami ada seminar di Shah Alam. Hari Saiful buat report. Jadi bila kita tengok tu semua, ramai masa tu dah start bertanya, pasal apa jadi macam ni? Pasal apa dia nak lari pergi Turki? Pasal apa nak mengaku kata kena bunuh? Dah start bertanya. Maknanya apa? Maknanya sudah timbul keraguan. Di kalangan kami dah timbul keraguan. Apa hal Anwar ni? Pasal apa dia buat macam ni? Kata Datuk Seri Zahrin, keyakinan keraguan mengatasi keyakinan. Masa tu bawa sampai peristiwa hitam 16 September. Yang itu habis confirm. Tuan-tuan, saya antara orang yang paling ke depan duk cerita pasal 16 September ni. Saya bawa keliling kampung, tak lama lagi kami nak jadi kerajaan semua. Sebab kami pun kena tipu. Dia pandai, tuan-tuan. Saya nak cerita supaya tuan-tuan faham. Orang ramai tak percaya Anwar boleh menipu. Saya nak cerita kat tuan-tuan peristiwa 16 September. Contoh yang saya sendiri lalui. Dia tahu saya ni cukup pantang dengan DAP. Dia tahu saya cukup pantang dengan DAP
saya cukup pantang dengan yang bukan Islam, yang beria-ria nak buat kit siang kapal singa nak beranak. Saya cukup pantang dia pun. Jadi bila dia kata ni 16 September kita nak buat kerajaan, kita dah dapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen Sabah Sarawak. Saya kata ni Sabah Sarawak ni bukan Islam. Nanti besok macam mana depa lebih ramai daripada kita, macam mana kita nak wanita? Dia kata you don't worry. Kita ambil dulu, kita jadi kerajaan, kita layak depa balik. Tuan orang dengan DAP dia cerita lain. Dengan DAP dia kata nama baik. DAP kata ni you jadi kerajaan nanti itu PAS minta negara Islam. You don't worry. Kita jadi government itu adil, kita kasih tenang. Dia cakap macam tu. Tuan-tuan, saya boleh baca. Sebab tu saya tak heran Ustaz Hadi baru ni buat orang macam tu. Pasal saya cukup yakin Ustaz Hadi pun kena kencing. Senang dia tuan-tuan. Dia sembang apa kat Ustaz Hadi? Ustaz, ana tahu Ustaz ni dah tertekan, tapi Ustaz tosah risau. Pasal apa? Ustaz pun tahu ana mesti masuk penjara ni, haram jadah BN ni. Depa dah buat konspirasi ana masuk penjara pasal kes liwat ni. Ana masuk lama 6 tahun 7 tahun. Jadi ana harap sangat bila ana masuk penjara tu Ustaz jadi Perdana Menteri. Ustaz Hadi dengar kata aku yang jadi Perdana Menteri. Itu yang dia bagi tahu. Macam dia bagi tahu kat boleh baca dah tu kan. Bohong kan. Dengan saya dia kata apa? Dia kata, "Hang ni jangan lawan sangat. Jangan." Pasal saya dah kritik dah pasal tu. Saya tak berapa setuju lah pasal ni apa nama ahli parlimen bukan Islam ramai sangat ni semua. Dia dah dengar. Dia dengar saya pas komen macam tu. Jadi dia panggil kan. Dia kata, "Hang ni jangan duk cakap macam tu. Lagi susah kita dah dapat ni. Macam ni. Hang tu saya abak siapa-siapa. Tapi aku dah tahu dah. Aku memang cukup sayang lah hang ni. Hang macam adik aku pun semua. Hang ni aku nak jadikan menteri." Dia kunci sudah masuk. Hang ni aku nak jadikan menteri. Tapi hang ni musuh ramai. DAP tak suka kat hang. Ni apa 2-3 kerat dalam katat PKR dia pun tak suka kat hang. Pasal hang jadi calon PKR tapi bukan ahli PKR. Tuan-tuan. Oi, kuat pasal apa? Tiba-tiba sampai apa? Tuan-tuan, saya ni bukan ahli PKR. Saya bukan ahli parti PKR. Saya ni ahli PAS. Saya pernah pegang jawatan Lujnah Kebajikan PAS Pusat. Saya pernah pegang jawatan AJK Perhubungan PAS Wilayah. Tuan, saya pernah pegang jawatan Ketua Bahagian PAS. Masa bertanding tahun 2008, saya pengurusi tetap PAS kawasan. Saya bukan ahli PKR. Sebab tu masa dia pun nak pecat. Saya kata nak pecat pasal apa? Atas kedudukan apa? Saya bukan ahli PAN. Saya bukan ahli PKR. Saya ahli PAS. Oh, tak kira nak pecat ke? Nak pecat. Saya bukan ahli PKR. Saya ahli PAS Peguam Anwar Ibrahim. Jadi dia kata hang ni, hang bukan ahli PKR. Jadi ramai orang tak setuju hang ni apa semua. Tapi aku sayang kat hang. Aku nak jadikan hang menteri. Tapi jangan abang orang. Sekali depa minta. Kita pun dia nak jadi menteri. Lepas tu dia kata saya tanya Datuk Anifah, menteri luar sekarang. Saya tanya Bung Karno. Apa nama tu orang? Bung Motar. Laki Zizi. Dengan seorang lagi. Saya tanya depa. Lepas dah habis semua ni saya tanya depa ni dulu Anwar ada tak pergi datang kata jumpa bagi tawaran ke apa ke. Depa sebut lah. Anifah ada sebut. Dia bagi tahu kan saya kalau saya sokong saya jadi timbalan Perdana Menteri. Kebetulan pula Allah nak jadikan cerita depa 3 ekor ni pergi jumpa. Dia Bung Motar dengan seorang lagi pergi jumpa kat hotel mana minum-minum. Anwar bagi apa sama kau? Timbalan Perdana Menteri. Dengan aku pun timbalan Perdana Menteri. Semua orang timbalan Perdana Menteri. Ustaz Hadi timbalan Perdana Menteri. Kit Siang timbalan Perdana Menteri. Semua orang ada kencing. Baru kita tahu. Dulu tak tahu dah nak. Dulu benda ni kita tak tahu. Dia bagi tahu kat kita. Ni depa dah semua. Dia tuan-tuan dia boleh bawa kertas tebal tu. Dia kata ni hang tengok ni. Depa sign dah. Tak siapa sign dia betul tahu. Kita tengok dia betul lah sign. Sign dah. Sekali tu saya tanya dia dalam parlimen. Dia kata betul ke ni kawan ni sokong you? Betul ke dia sokong you? Tengok tak ada pun dalam parlimen dia duk balon semacam. Dia berlapun je. Hang tak ada. Dia pi kat kawan tu. Dia peluk. Dia sembang gelak-gelak. Tepuk. Lepas tu dia main kat kita. Tengok. You don't worry. Kita pun tu dia betul lah. Lepas benda ni semua berlaku saya tanya kawan tu sendiri. Ni hari tu yang ni hang antara orang yang kami kata dia kata nak lompat. Kami tak percaya. Lepas tu dia pergi kawan dia tepuk tangan hang pun gelak-gelak sakan. Betul lah setuju. Ada dia kata macam sembang cerita lama. Dia pandai. Itu cara Anwar. Dia kelentong dia. Saya bawa cerita tuan-tuan macam mana dia kelentong kami pasal Ghaffar Baba. Ni orang tak pernah dengar cerita ni. Tuan-tuan kira nasib baik malam ni dapat percuma ni. Supaya tuan-tuan faham. Saya nak tu wajah sebenar tu. Tuan-tuan faham siapa Anwar Ibrahim. Kaki pempuk. Penipu putar belit. Lepas saja keluar daripada penjara 2004. Dia bagi tahu kami kita dapat sokongan. Dan antara tokoh yang akan menyokong kita Ghaffar Baba dia. Ghaffar Baba? Dia kata betul. Ghaffar Baba. Ni hang tak percaya hang tanya ni. Ghaffar Baba nak jumpa aku lagi. Ghaffar Baba nak jumpa aku nak minta maaf. Dia rasa dia silap duduk dalam UMNO. Jadi nak sokong aku supaya kembalikan balik kehebatan kepimpinan Melayu. Ghaffar Baba dia nak jumpa aku. Jadi kami dalam kepala duk tahu Ghaffar Baba nak jumpa Anwar, nak minta maaf. Rupa-rupa cerita dia minta Zaid Ma'arif tu hidup lagi budak. Zaid Ma'arif dia cucu Ghaffar Baba. Dia telefon Zaid Ma'arif Anwar ni. Dia bagi tahu kat Zaid Ma'arif, tolong atok aku nak jumpa Ghaffar Baba, aku nak minta maaf dengan dia. Yang kita orang tak tahu. Dia bagi tahu dengan Zaid, tolong atok aku nak jumpa Ghaffar Baba, aku nak minta maaf lah, aku silap apa semua, mungkin aku dosa aku pernah 6 tahun semua ni, aku perlu jumpa dia. Zaid pun tu kata ni tu Anwar nak jumpa. Dia kata dia nak, masa tu bulan puasa. Saya ingat lagi bulan puasa. Dia kata dia nak buka puasa dengan Ghaffar Baba. Zaid kata Anwar nak jumpa, nak minta maaf dan dia menghormati Tun Ghaffar
Gafar dia kata dia nak jumpa di rumah di Bukit Pantai. Gafar kata kat Zaid, betul ke tu? Dia sendiri telefon, dia minta sangat. Jadi Tuan Gafar kata bulan puasa ramai orang datang, saudara ramai buka puasa, kita jumpa lepas raya. 7-8 hari lepas raya jumpa. Tuan Gafar pun setuju nak jumpa. Lepas saja raya nak berlaku pertemuan tu, dia dah bagi tahu kita orang. Dia bagi tahu dah confirm Gafar Baba nak jumpa aku, nak minta maaf lepas raya ni. Kita pun tunggu. Allah nak jadikan cerita. Si Zaid Ma'arif ni pergi Bangsa Village beli barang apa semua, terserempak dengan seorang pemimpin PKR masa tu. Jumpa Zaid. Allahu Akbar Zaid. Allah, hai jumpa. Kebetulan jumpa hang. Aku baru je balik mesyuarat dengan Anwar Ibrahim. Baguslah Gafar Baba nak jumpa Anwar, nak minta maaf. Zaid kata apa dia? Anwar bagi tahu kami baru saat tadi Anwar bagi tahu kami malam ni dia dah jumpa. Malam ni dia kata nak jumpa Gafar Baba. Gafar Baba nak minta maaf kata dia. Zaid kata Gafar Baba nak minta maaf dengan Anwar. Aku yang atur dia tu. Anwar yang nak minta maaf dengan Gafar Baba. Dah. Anwar kata Gafar Baba nak minta maaf dengan dia. Sudah. Zaid Ma'arif tahu dia dah kena kencing. Dia telefon Tuan Gafar, dia kata cancel. Dia telefon Anwar Ibrahim, dia maki sebab apa tu yang keluar. Saya nak tuan-tuan bayang, itulah Anwar Ibrahim. Dia boleh tipu orang ni, dia tipu orang ni. Saya tak heran tuan-tuan kalau Wan Azizah kata you ni, I dah tengok video tu. Memang you. Saya confident tuan-tuan dia kata apa. Tuan-tuan ingat apa dia jawab kat Wan Azizah? Pasal I don't ingat you. Betul-betul macam you. Kalau you kena minta, I dah betul-betul ingat you tu Bohong pangkat bohong. Jadi 16 September tu saya ingat lagi. Okay. Dia pandai tu. Dia buat kelab kabul kat kita. Dia buat kita macam ni. Agung dah panggil. Pakai baju Melayu. Dia pakai kot, pakai tie. Kita pun kelab kabul pakai tie, pakai kot, pergi kat kampung baru tu. Pandai nak kenal. Ni hang pakai cantik sikit pasal hang nak jadi menteri. Angkat sumpah. Kita pun tak sikit. Tunggu nak kat kampung baru. Berapa kali? Tunggu kat kampung baru. Tunggu. Kan? Kawan tengok. Pasal apa hang pakai kot? Kami kena pakai baju Melayu. Kita pun aku nak jadi menteri. Hang tak dapat. Dia kawan dia kata aku pakai baju Melayu pasal aku dapat menteri. Hang tak dapat. Baru dia kencing kotor ya. Kami tunggu tu. Lepas tu tanya mana dia Barisan Nasional? Mana MP Barisan Nasional kata depa duk tunggu kat legend. Lagi depa naik bas, kita naik bas, kita jumpa kat pintu pagar istana. Okey. Tunggu sampai pukul 12 tak mai lagi. Sampai pukul 3 tak mai lagi. Ni mana ada ni? Tak tahu ni SP Aram Jadah SP pun tak ada. SP duk tahan tuanku ni. Kita cukup yakin SP takut. Sampai pukul 5. Tak apalah kita balik dulu, tuanku ada hal. Tak apa. Minggu depan. Kelah bapi. Tak ada apa. Kena bohong macam tu. Daripada kes Saiful menimbulkan keraguan. Kes 16 September kami dah tahu masa tu membohong. Cumanya beza dengan dulu. Dulu tuan-tuan kami tak pernah tanya apa Anwar cakap, semua betul. Apa Anwar bagi tahu semua kita terima bulat-bulat. Tak pernah double check, tak pernah counter check, tak pernah tanya orang. Tak pernah. Tapi this time around disebabkan keraguan kes Saiful kami tanya. Kebetulan ada antara kami yang ada akses kepada Tuanku Agong. Kebetulan antara kami ada yang akses kepada Panglima Kata Tentera. Pasal dia kata tentera sokong. Kalau BN UMNO nak mengamuk, nak buat apa, tentera akan tolong kita. Don't worry. Dia bagi tahu macam tu. Bila kita check, pasal dia bagi tahu kami, dia jumpa Agong. Dia dah sembang Agong, minum teh tarik pergi dengan Agong. Bila maklumat sampai daripada sumber yang sahih istana, betul ke tuanku ada jumpa Anwar bincang pasal ni? Jumpa Anwar. Last saya jumpa dia terserempak ni. Mana tak tahu tahun 2004. Itulah last tuanku Agong terserempak pun, bukan nak jumpa dia, terserempak dengan dia. Kata kita check pula dengan tentera. Betul ke tentera akan support kita kalau kita pasal apa nak support hang? Masa tu kita baru sudah kita dah kena ni. Maka mulalah pemberontakan dalaman. Antara yang mula Dato' Zarin masa tu Ketua Perhubungan PKR Negeri Pulau Pinang. Dia tengok DAP jadi kerajaan ni duk naya orang Melayu, duk naya kaki tangan kerajaan, duk buat macam-macam. Dia komplain kat Anwar. Saya pernah hadir salah satu masa yang dia komplain kat Anwar pasal DAP Lingkuan N ni. Anwar bukan saja tak support Datuk Seri Zarin yang dia kenal 35 tahun, tapi Anwar maki dia. Sampai ke peringkat Anwar heret Datuk Seri Zarin ke Jawatan Kuasa Disiplin. Datuk Zarin kata ini pengkhianat. Sebab tu dia buat keputusan keluar. Dalam kes saya, bila berlaku isu kalimah Allah, lepas kes Saiful, kes 16 September, kita dah mula ragu-ragu, dah mula kata dia ni baru ada bohong kita ni. Berlaku kalimah Allah, jalan Allah nak tunjuk kepada saya. Bila berlaku kalimah Allah tuan-tuan, kita tak boleh terima orang Kristian nak guna nama Allah dalam bentuk Tuhan Trinity. Mana boleh kita terima? Tak boleh terima. Bagilah ujar apa pun tak boleh terima. Tapi yang saya marah, saya tahu ada perbezaan pendapat ulama. Saya tahu bukan saya ni bodoh. Tapi yang saya marah tu sebab yang dia sendiri bagi. Bila saya bangkit, saya start kritik cara terbuka. Dulu kritik dalam. Masa tu saya start kritik cara terbuka. Dalam parlimen saya bantai
balik sama saya bantai Anwar Ibrahim sendiri pasal isu kalimah Allah. Dia panggil saya, awak ni kasar sangat ni. Kata mana boleh kalimah Allah Kristian nak guna dalam bentuk Trinity, yang nak guna pula Kristian Sabah Sarawak aja. Yang Kristian kat Malaysia, kat bangsa tak pakai pun. Kita lawan-lawan hujah. Jawapan dia, saya tak peduli dengan pendapat ulama lain, sebab ulama ada perbezaan pendapat, tapi jawapan Anwar Ibrahim bila dia kata hang ni pun satu kalut, kita bagi mereka pakai dulu pasal kita nak undi mereka. Nanti bila kita jadi kerajaan, kita ambil balik. Allah, saya kata saya dapat depan dia, saya kata you ni hang, saya guna perkataan hang ni sampai nama Allah pun nak jual sebab undi Kristian. Oh, melampau. You have crossed the line. Ini kurang ajar namanya, biadab terhadap Allah. Dan situ saya buat kenyataan, kalau tuan-tuan ingat, kalau orang boleh jual Allah, apa pun dia boleh jual. Masa tu saya buat keputusan open, bukan open criticism, open attack. Saya attack habis-habis sampai saya buat report polis. Saya buat report polis. Oh, dia dah tak boleh terima. Dia tak boleh terima bukan sebab report polis tu. Dia tak boleh terima sebab DAP berasa saya ni akan jadi penghalang. Macam dia buat kat Hassan Ali sekarang lah. Macam dia buat dekat Datuk Harun Toib sekarang lah. Macam mana dia buat kat ulama-ulama sekarang lah. Bila ada orang dilihat sebagai penghalang kepada DAP ni, menjadi duri bagi DAP, mereka akan buang. Di waktu itu saya tahu dah. Saya dapat maklumat, mereka buat mesyuarat sama-sama mereka nak buang saya. Tapi disebabkan Datuk Seri Zarin dah keluar, Tan Tibin dah keluar, Mohsin dah keluar, ramai yang dah keluar, mereka takut nak buang. Mereka takut nak buang, tak sure. Tapi saya dah lanyak lagi. Masa tu saya dah tahu saya akan dibuang, saya akan dipecat. Saya buat keputusan, bincang dengan kawan-kawan, saya buat keputusan saya akan lawan, bukan untuk kekal dalam PKR sebab saya tahu saya akan dipecat. Saya lawan sebab nak tunjuk pada rakyat kong mereka ni. Sampai ke satu peringkat saya pressure, saya tekan, saya kritik mereka cara terbuka. Akhirnya mereka tubuhkan jawatan kuasa disiplin. Saya tahu mereka nak force saya letak jawatan sendiri. Saya tak mau. Saya kata lawan. Bila bawa depan jawatan kuasa disiplin, saya dah hantar surat 3 kali. Saya hantar surat, saya kata kalau nak bawa saya depan jawatan kuasa disiplin, saya boleh, tak ada masalah. Tapi saya kata mesti jawatan kuasa disiplin orang Islam sebab ini isu kalimah Allah. Bawalah Mano Wanuti ke Badrul Amin ke siapa ustaz-ustaz yang geng hang pun tak apa. Janji dia orang Islam, saya boleh lawan supaya mereka boleh jawab depan Allah. Bila saya masuk bilik jawatan kuasa disiplin tu tuan-tuan, saya terperanjat. Bila yang duduk dalam tu Padri Kristian, Father Go Kiap Peng, Karanis Setiausaha Agung Majlis Gereja Malaysia, Majlis Perunding Agama Hindu, Kristian, Buddha dan Sikh tu Father Go Kiap Peng. Dia letak seorang lagi aktivis Kristian, seorang aktivis Bar Council yang anti dengan saya, Madam Chiu. Dia letak seorang Hindu, seorang saja Melayu. Saya panel jawatan kuasa kafir nak bicarakan saya pasal isu kalimah Allah. Saya bagi tahu mereka, you fikir you layak ke nak bicarakan saya isu Tuhan saya? Panggil lah orang Islam. Dia kata kami diarahkan untuk bicarakan you, tak ada pilihan. Jadi kita kata tak apa, you pergi balik kat Anwar Ibrahim tu, you bagi tahu kat dia, saya nak jawatan kuasa disiplin orang Islam. Seminggu mai balik, mereka kata mereka punya arahan teruskan. Bila mereka kata mereka nak teruskan, saya buat keputusan. Saya kata saya tak boleh iktiraf you sebab duduk depan you ni sendiri menghina agama saya sebab ini isu Islam, isu kalimah Allah. Saya keluar daripada bilik jawatan kuasa disiplin tu, mereka buat mesyuarat pecat saya. Mereka pecat saya kerana tidak mengiktiraf jawatan kuasa kafir yang nak bicarakan saya dalam isu kalimah Allah. Barulah rakyat nampak pum mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, terutama kawan-kawan yang ada dalam PAS, jangan buat silap yang kami buat. Silap kami dulu tak pernah tanya, tak pernah cek lah dulu. Tengok dulu, siasat dulu. Termasuk dalam isu video klip ni. Saya terperanjat, isu video klip ni mereka tengok pun tak, siasat pun tak, tanya pun tak, tahu-tahu pergi buat fatwa, tahu-tahu pergi buat khutbah, tahu-tahu pergi buat tazkirah, tahu-tahu kuliah, ceramah, hentam orang sana kiri kanan. Ini isu fitnah, ini isu qazaf, ini isu apa, semua kita masuk neraka. Kita semua pakat masuk neraka pasal fitnah Anwar Ibrahim. Cek lah dulu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, beberapa orang tokoh ulama PAS yang Allah buka minda mereka nak tengok. Tak macam mana tegak hati nak tengok. Ada seorang tu telefon saya, dia kata, "Cik, anak dah tengok." Kita pun tak tahu dia tengok, tapi dia kata dia dah tengok. Anak dah tengok dah video tu. Jadi Ustaz rasa macam mana? Susah nak kata tu bukan Anwar. Itu ayat. Susah nak kata tu bukan Anwar. Ini Ustaz ni dah kenal Anwar 40 tahun. Dia antara orang yang awal-awal telefon saya maki saya. Dia kata hang ni macam mana pun ni, fitnah pun ni. Saya kata Ustaz tengoklah dulu. Dah tengok Ustaz, call saya balik. Dan dalam seminggu dua dia call. Dia kata saya, anak dah tengok. Dia orang PAS ni dia anak inta. Orang Melayu tak macam tu, dia anak inta naik unta. Dia kata anak dah tengok. Ini yang paling orang kata paling minimum. Dia kata apa? Susah nak cakap tu bukan Anwar. Tapi tuan-tuan, isu video
klip ni. Bukan isu apa yang dia buat dalam tu. Mereka duk bawa spin cerita ni isu fitnah. Isu Kazak. Fitnah Anwar berzina. Tuan-tuan, dia bukan soal berzina. Soal berzina tu soal mahkamah syariah. Pertama yang tuan-tuan kena faham. Ni kawan-kawan PAS yang ada khususnya kena faham. Yang dedahkan video tu, Datuk Syazrin SK Abdullah ni, dia kawan baik Anwar. Kena ingat tu. Dapatlah Rahim Tambici nak tumpang semangkuk. Kawan tu pun satu juga. Pun ada masalah. Besarlah PC pun. Bukan dia tak ada kena mengena. Rahim Tambici ni tuan-tuan, dia tak ada kena mengena pun. Ni kadang-kadang bangang orang UMNO satu orang ni. Ada bodoh kat orang UMNO ni. Anda tahu orang ada penyakit. Nak bawa cerita tu. Lagi orang tak percaya. Tuan-tuan, saya berani cakap tuan-tuan. Kalau isu video ni Rahim Tambici tak ada. Ataupun komen-komen Rahim saja ada. Tambi tak ada. Kepercayaan orang tu lebih. Sebab orang tengok Syazril. Semua orang tahu Syazril. Dia kawan baik dia. Tapi bila Tambi ni main. Habis tu kata bodoh. Di situ bodoh. Kadang-kadang tuan-tuan. Saidina Ali sebut. Kebenaran yang berterabur. Boleh dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Itu silap di situ. Tapi ini membuktikan. Ini bukan kerja kerajaan. Ini bukan kerja barisan. Tuan-tuan. Kalau yang buat tu. Kita. Kalau yang buat tu. Jentera kerajaan. Anwar lari jerit lawan. Tapi pasal yang buat tu buat sendiri. Tapi isu dia tuan-tuan. Satu. Yang dedamkan video tu. Ialah Syazril. Kawan baik dia. Kenal daripada tahun 95. Tahun 95. Tahun dia Timbalan Perdana Menteri. Siapa? Orang yang kenal Anwar kenal lah Syazril. Syazril ni besi Melayu dalam karupan. Tu dia besi Melayu. Semua orang tahu. Satu. Syazril ni kawan baik dia. Baik. Persoalan dia nak jawab isu Kazak. Ini isu Kazak apa? Baru ni saya pergi Kelantan. Saya bagi tahu. Kalau ada orang datang nak minang anak kita. Ada orang datang nak minang anak kita. Ataupun anak orang lain. Dia nak minang anak tu imam kat sini. Kita kebetulan orang kampung sini. Kita kerja Kuala Lumpur. Tapi kita balik. Hari meminang tu. Kita nampak Mamat ni baik. Yang nak meminang ni. Dengan kereta Mercedes. Kotai apa semua. Turun. Nak pergi minang anak Pak Haji. Kita pun tengok. Aku kenal bangku ni kan. Bila dia ada Mercedes. Bila dia pakai kotai ni. Aku tahu dia ni jual perempuan. Aku tahu dia ni. Aku ada bukti report polis. Aku ada video. Aku ada gambar dia. Dia pun masuk minang anak Pak Haji ni. Pak Haji tengok datang pakai Mercedes mata beladang. Nampak pakai kotai. Terima. Bawa balik. Lah 3-4 bulan. Anak pun telefon. Pak. Cek kena pukul. Lepas tu cek kena jual. Duit cek. Habis dia ambil. Anak telefon Pak. Pak pun pergi masjid. Minta Patuk Imam tolong buat sembahyang hajat. Selamatkan anak saya dah kena jual. Dah kena jadi pelacur. Laki dia pergi buat dia macam ni. Kita pun dengar. Kita pergi kat Pak Haji. Pak Haji. Apa ni lah laki haram jadah. Puan dengan menantu aku tu. Dia pergi jual anak aku pula dah. Masa tu kita cakap kat Pak Haji. Pak Haji. Sebenarnya masa Mamat tu pergi minang anak Pak Haji. Saya kenal dia. Saya tahu dia tu siapa. Saya ada bukti. Ada video. Ada gambar. Ada apa. Tuan-tuan rasa apa Pak Haji cakap masa tu? Dah. Dia bagi pelempang bagi saya dulu. Pang sebiji. Haram jadah awak hantar abang aku. Tuan-tuan rasa ada ke Pak Haji tu dah kata. Hang ni. Duk tunjuk gambar tak seronok ni kat aku. Kazak ni. Ada Pak Zazi. Dah. Dia akan maki kita. Pasal apa tak abang kat aku. Hang dah tahu dia nak minang anak aku. Nak jadi menantu aku. Awak hantar abang kat aku. Kalau aku tahu lah. Kalau aku tahu. Ini yang kita nak bagi tahu rakyat. Kalau hang tahu. Syazril nak bagi tahu pada rakyat Malaysia. Bukan dia nak kata kawan baik dia Anwar Ibrahim berzina. Dia nak bagi tahu pada kita. Kawan baik aku ni tak layak jadi pemimpin. Dia nak kata kawan aku ni nak minang rakyat Malaysia. Dia tak layak jadi menantu kita. Itu tujuan Datuk Syazril SK. Sama ada daripada situ bukti dia berzina ke dia bergusti ke main kondang-kondi ke itu cerita lain. Tapi nak cerita video ni bukti dia tak layak jadi pemimpin. Itu saja. Kat mana timbul isu Kazak? Di mana yang kata isu zina? Tak ada. Ini sampai buat fatwa. Kazak kena bawa 4 orang saksi apa semua. Saya kata hang ni betul-betul. Saya kata kalau hang hukum video ni Kazak kena bawa 4 orang saksi. Ada satu mana Ustaz Pengong tak tahu. Dia pujuk. Saya kata Syekh, katalah hang tengah duduk kat rumah 2-3 pagi tiba-tiba main perompak masuk rumah. Perompak tu masuk rumah hang. Dia rompak. Betul lah bini hang baru keluar pada bilik ayah berkembat. Dia tengok dia gerak. Dia masuk dalam bilik. Dia ikat kat hang kat luar. Dia masuk dalam bilik. Dia kunci. Dia rogol bini hang. Dia lari keluar. Kebetulan dalam bilik hang ada CCTV. Dia pun lari. Main lah. Polis datang. Weng tanya. Apa dia buat tadi? Dia buat gini. Siapa dia? Saya tak tahu siapa dia. Saya tak tahu. Tak cam langsung. Siapa dia? Tapi apa bukti? Kot ada dia tinggal spender ke? Tinggal apa ke? Ada tinggal kad penalan ke? Tak ada. Tapi ada CCTV. Dalam bilik saya ada CCTV. Apa polis akan buat? Polis akan kata Pak Mai dah tengok CCTV tu. Kan? Pak Mai dah tengok CCTV tu. Kalau Ustaz PAS, dia kata apa? Mana saya boleh bagi? Haram. Saya tak nampak orang saksi. Kalau ikut apa yang mereka cakap hari ni, mereka takkan bagi CCTV tu kat polis. Polis akan kata apa? Awak Ustaz bengong sana. Kami bukan nak tahu. Kami dah cam siapa dia. Siapa dia yang masuk pecah rumah Ustaz ni? Apa sama dia masuk, dia rompak ke, dia rogol ke? Itu lain cerita. Kami akan sesat. Tapi yang kami nak tahu sekarang ni siapa dia? Sekarang ni Syazril nak bagi tahu ini orangnya. Itu saja. Wajah sebenar Anwar Ibrahim. Penipu. Itu saja. Yang susah sangat nak faham tu. Ini naik member potopoh
ini fitnah, ini qazaf. Tanya dia, ustaz dah tengok dah. Belum tengok lagi. Kau belum tengok pergi fatwa orang masuk neraka. Tapi yang lebih penting tuan-tuan, itu isu supaya tuan-tuan buka sikit minda. Ini bukan soal qazaf, ini bukan soal fitnah, ini soal nak menentukan layak atau tidak layak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi yang lebih penting dalam isu video ni tuan-tuan, yang lebih penting isu PAS Profesor Mano akan kupas panjang. Saya nak cerita dari sudut yang lebih penting. Yang ini lebih penting. Saya minta tuan-tuan yang datang dengar malam ni jangan balik tidur berengkur buat video sendiri pula. Saya nak tuan-tuan pergi sebarkan. Jangan takut ni takut nak berdepan isu qazaf is. Lah tak biar pi. Depa keliling kampung, masuk masjid, keluar surau, khutbah, mimbar, tazkirah, duk maki amun, kata fitnah qazaf macam-macam. UMNO tak tahu nak jawab. Kena jawab. Tuan-tuan kena confident kita di pihak yang benar. Kita kena jawab. Tapi yang lebih penting tuan-tuan dalam isu video ni, yang tuan-tuan kena faham betul-betul, bukan soal dia pingenjut amoy tu ke apa, tak beli belanai besar meja ke apa tu tak tahu. Itu saya tak tahu. Nah, kita ada doa hal tu. Ada mangsa tu orang. Yang lebih penting tuan-tuan yang tuan-tuan kena tanya bagi kita rakyat Malaysia, siapa buat video tu? Yang ni tak pernah tanya. Tuan-tuan, video tu bukan Datuk SK buat. Dia jumpa, dia terjumpa. Tuan-tuan bodoh lah kalau Datuk SK buat, dia pergi tungging tengok gambar dia buat dalam tu. Bodoh kan tak? Dia pun tak tahu ada video dalam tu. Dia tahu. Pasal kalau mengikut maklumat yang kita diberitahu, dia dah bawa kawan tu pergi bilik yang sama. Bilik yang sama dia dah bawa 5-6 kali dah. Jadi Tuhan, lagi sekali Tuhan tolong. Tuhan nak jadikan cerita Anwar tinggal jam. Tu je cerita dia. Anwar tertinggal jam. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok video tu betul-betul. Tengok video. Dah tengok belum? What the hell? Sampai ada bergaduh laki bini. Awak Anwar boleh buat macam tu hang tahu ni? Dia boleh atas, boleh bawah, boleh tu. Ni apa? Tak tahu rupanya boleh duduk kat atas. Lama ni dah 40 tahun kau ni. Tu dia. Saya boleh duduk atas rupanya. Itu style Mat Sabu ceramah macam tu. Kita bukan level Mat Sabu. Pasal Mat Sabu duk mai keliling kampung ni. Siapa yang panggil Anwar Al-Juburi dulu? Mat Sabu. Dah betul? Kita cakap apa? Mat Sabu lah panggil Anwar Al-Juburi. Ya betul. Depa kata yang original tu ada 4 angle. Maknanya ada 4 kamera. Macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 4. 4 kamera HD. High definition. Tuan-tuan faham ke HD? Tak faham. Ni semua murah-murah macam. HD ni tuan-tuan. HD ni, kamera HD ni, dia ada alui. Dia boleh ambil gambar tu dalam apa juga keadaan. Sebab tu tuan-tuan. First kalau tuan-tuan tengok video tu, dia bengkok. Tuan-tuan tengok pintu tu bengkok. Pasal video kamera tu, dia wide angle. Fish eye. Dia nak tuan-tuan bilik hotel, nak ambil satu kamera nak nampak semua, dia kena pakai very wide angle. Jadi pintu tu nampak bengkok. Pasal ni cerita yang mereka bawa kat luar. Adakah gambar pintu bengkok? Orang kampung tu je betul juga kan? Orang kampung bodoh. Betul juga. Tuan-tuan, bukan bodoh. Orang kampung ni ada luar benda. Rumah aku pintu luar awak. Mereka bengkok. Betul lah mereka buat jahat. Mereka main kau tu. Pintu tu bengkok sebab kamera tu wide angle. Nak ambil bilik tu semua. Satu. Kedua, pasal apa hitam putih? Pasal bilik tu gelap. Tuan-tuan kalau perasan tengok, bila saja SK masuk bilik sebelah, dia tutup je pintu. Dia buat apa? Dia tutup lampu. Sebenarnya bilik tu gelap. Bila gelap, kamera HD zoom, dia terus jadi black and white. Sebab tu dia hitam putih. Cumanya kebetulan pintu tandas tu buka dan lampu tandas tu dibuka. Sebab tu boleh nampak gambar. Kau dah tak nampak. Kemudian yang paling penting, 4 kamera. Saya nak cerita detail ni supaya tuan-tuan faham. Tuan-tuan ingat senang nak pasang 4 kamera. 4 kamera nak pasang dalam satu bilik yang depa tahu ada, mesti depa tahu dah orang tu dalam tu. Bukan dia pasang orang tu dah masuk. Maknanya dia nak pasang, dia kena pasang sebelum. Tuan-tuan tanya ni geng-geng kamera ni kan, ataupun tuan-tuan tanya pakar-pakar intelijen ni yang nak pasang kamera spy ni, tu kamera spy nama dia tu. Tuan-tuan ingat senang lah pasang. Maknanya kena usaha nak pasang, nak letak angle supaya betul-betul part nampak akan jelas. Nak pasang tu bukan senang, memerlukan masa, belanja yang tinggi dan tim yang tahu, yang pakar. Pokok pangkal dia, siapa yang pasang? SK pula bagi tahu, dia dah bawa kawan tu pergi bilik yang sama 5-6 kali. Betul tak betul kita tak tahu, tapi itu yang dia kata. Mana kata apa tuan-tuan? Mana kata dah ada orang tahu, dah ada orang ikut dah. Dah ada orang ikut. Mungkin maklumat daripada staff ke, maklumat daripada siapa tak tahu, tapi pokok pangkal orang yang pasang kamera tu tahu Anwar Ibrahim akan duduk dalam tu dan tahu Anwar Ibrahim akan solat tahajud dalam tu. Dia tahu. Dia pasang. Jadi kalau itu yang berlaku, soalan besar yang tuan-tuan nak tanya bukan soalan sama ada Anwar main gondang kondi ke sembahyang tahajud dalam tu. Yang tuan-tuan nak tahu siapa buat video tu dan adakah mereka ada video lain sebelum tu. Siapa yang paling boleh disyaki? Hotel sendiri mungkin, atau ejen-ejen negara asing.
ejen-ejen negara asing. Saya teringat bila WikiLeaks buat pendedahan kabel perhubungan antara Singapura dengan Amerika. Salah satu kabel yang Lee Kuan Yew hantar kepada Amerika, dia kata bahagian risik Australia dan Singapura ada keterangan bukti teknikal tentang Anwar Ibrahim. Disebut tu bahagian risik Australia dan Singapura ada bukti teknikal. We have the intelligence of Singapore and Australia has technical evidence of Anwar. Dia tambah lagi ujung tu. Lee Kuan Yew kata apa? Dia kata Anwar walk into the trap. Anwar masuk dalam perangkap. Kami masa tu ingat bila WikiLeaks keluar, kami ingat Saiful punya kes. Tapi bila teringat kes video ni, adakah soalan dia adakah? Bukan saya tuduh. Soalan dia adakah bahagian risik Singapura dan Australia ada benda lain? Tuan-tuan boleh bayang tak bahaya ni? Tuan-tuan boleh bayang bahaya dia? Macam tak ada orang. Tuan-tuan boleh bayang apa nak jadi kalau Anwar jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan, perjanjian air dengan Singapura akan habis tak lama lagi. Singapura dah makin kurang tanah. Singapura tuan-tuan bukan saja makin kurang ajar, makin kurang tanah. Tuan-tuan boleh bayang kalau Anwar jadi Perdana Menteri, apa dia boleh buat? Kalau dia ada bukti macam tu. Hai tuan-tuan, kalau nama Allah pun Anwar boleh jual, takat negara ni bila-bila dia boleh jual. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu saya bagi tahu dengan kawan-kawan Cina, India yang bukan Islam, jangan hampa seronok tepuk tangan. Oh, ini kita punya orang. Saya nak bagi tahu dengan orang Cina, dengan orang India yang ada di malam ni, kalau orang Melayu macam ni, Tuhan pun dia boleh jual, anything dia boleh jual. You pun dia jual besok. Tambah pula dengan PAS hari ni. Jangan orang Cina, orang India tepuk tangan seronok. PAS sudah ikut kita. Kalau PAS yang hidup mati, makan minum, mimpi ngigau negara Islam 10 tahun, tuan-tuan dapat ni bahan ni. Apa Ustaz Hadi sebut? 12 November 2003 semasa melancarkan dokumen negara Islam. Dengan terbitnya dokumen ini akan terjawablah segala tohmahan dan fitnah yang ditaburkan oleh musuh-musuh PAS. Kononnya PAS tidak akan menubuhkan negara Islam. Malah pernah dikatakan bahawa seluruh ahli PAS tidak pernah berniat sedikit pun untuk menubuh negara Islam di Malaysia. Sesungguhnya kewajipan menegakkan negara Islam sama penting dengan kewajipan melaksanakan ibadat haji yang lain berpandukan kepada kaedah fiqh yang makruh, yang ma'ruf. Presiden PAS 12 November. Tuan-tuan orang lama ingat pada tahun 1982 amanat Haji Hadi yang membawa kepada UMNO dikafirkan. Kerana apa? Kerana tidak mahu kononnya menolak negara Islam. Tuan-tuan yang tak jauh duduk dengan Baling, saya orang Baling, Allah yarham Ustaz Ibrahim Libya, amanat dibuat tahun 82. Dia berhenti pusat Islam, dia pergi balik kampung dia kat Memani Baling. Dia perjuangkan negara Islam. Akhirnya dia mati dan dia difatwakan syahid kerana nak menubuhkan negara Islam. Hari ini dengan hanya one stroke of the pen, dengan hanya satu ayat, tiba-tiba Ustaz Hadi, Presiden PAS, kata apa? Dia kata rupa-rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, saya tak kisah kalau dia kata kita nak tukar slogan daripada negara Islam kepada negara pajikan. Ini retorik, tak apa, buat lah. Tapi alasan yang dia bagi, rupa-rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Kalau macam tu, mati Ustaz Ibrahim Libya tu mati apa? Tuan-tuan orang PAS kena buka sikit. Kapas Singh tak mati lagi. Kapas Singh tuntut desak hang nak buat negara Islam, orang mati body, lakang mayat aku dulu. Ngadi tu tak mati pun lagi. PAS sudah matikan perjuangan negara Islam ni. Kawan-kawan Cina, wah seronok tepuk tangan. Saya nak bagi tahu kawan-kawan Cina, India, kerana parti yang hidup mati selama ni nak buat negara Islam, tiba-tiba buang perjuangan negara Islam. Kalau dia sanggup buang perjuangan dia sendiri, membuang perjuangan parti, dia hanya parti mayat hidup. Kalau perjuangan dia boleh buang. Tuan-tuan ingat, bila dia jadi kerajaan, kalau dia jadi kerajaan, dia tak boleh buang, tuan-tuan. Orang yang boleh mainkan agama dia, orang yang boleh berlekehkan agama dia, orang yang boleh hina agama dia, ini bila orang keluar kartun marah. Padahal kartun tu cerita pasal dia. Sampai tuan-tuan, sampai saya nak tutup di sini, bagi peluang pada Dr. Mano Idris, sampai tuan-tuan boleh bayang ni 9 Julai mereka nak buat himpunan haram. Tuan-tuan kena faham isu pilihan raya dengan himpunan. Saya tak ada masalah dengan pilihan raya, sebab pilihan raya kita memang tak sempurna. Semua negara pilihan raya tak sempurna. Amerika ke, Afrika ke, Australia ke, England ke, mana pun tak ada pilihan raya yang sempurna. Boleh diperbaiki. Contohnya saya sendiri bangkit di parlimen. Contohnya pengundi pos boleh diperbaiki, bukan dibuang. Sebab ada anggota bertugas buat cara yang telus, transparent, boleh dipertanggungjawabkan. Contohnya masa kira undi, biar semua wakil calon tengok supaya dia boleh kira saya berapa 14. Masa penjumlahan undi kita campur sekali. Itu antara contoh nak memperbaiki sistem. Tapi nak kata tak bersih, fitnah. Tak sempurna, betul. Jadi maknanya ada sebab nak perbaiki sistem pilihan raya kita macam di negara lain. Tapi nak kata disebabkan itu hang nak buat perhimpunan 9 Julai, itu isu lain. Pasal dia kata ni hak berhimpun, artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan, hak berhimpun bukan hak mutlak. Dia ada had, dia ada batas. Polis dah tawarkan kepada mereka, nak berhimpun kami bagi di stadium supaya terkait
kawal. Depa tak mau. Depa kata nak buat kat jalan juga. Maknanya dia bukan soal nak berhimpun, soal dia nak buat di jalan. Satu. Kedua, dia kata nak serah memorandum kepada yang di Pertuan Agong. Saya tanya istana, ada tak depa buat? Ni kena cek. Tu kita kena cek. Saya cek dengan istana. Ada tak depa buat appointment nak jumpa Tunku? Tak ada. Tak pernah pun. Maknanya depa tak pernah berniat pun nak jumpa Agong. Ketiga, kalau nak berhimpun, kalau betul-betul nak berhimpun, kalau betul-betul nak serah memorandum, ambil 5-6 orang, pergi satu kereta jumpa yang di Pertuan Agong. Hari ini pemuda PAS buktikan dia boleh pergi utusan Malaysia serah memorandum 5-6 orang, tak ada masalah. Utusan terima, tak payah nak berhimpun, tak payah nak belarak. Pasal soalan tuan-tuan tanya, pasal apa dia nak juga belarak di tengah jalan bandar Kuala Lumpur hari Sabtu tengah hari puncak, orang dah ramai turun. Pasal apa? Pasal pertama ada agenda jahat. Saya tahu kawan-kawan PAS saya dia baik, dia nak betul-betul berhimpun, nak protes pasal pilihan raya, tapi dia tak tahu Anwar Ibrahim ni tuan-tuan. Kata Datuk Zarin, raksasa pelbagai wajah, multifaceted monster. Tuan-tuan kena ingat Anwar Ibrahim, saya tahu tahun 98 saya bagi sikit. Anwar Ibrahim tuan-tuan, 16 Julai dia kena berdepan dengan mahkamah yang sabitkan dia dengan pembelaan, dipanggil untuk jawab tuduhan liwat Saiful. Apa pembelaan Anwar? Pembelaan Anwar satu je, alibi. Dia suka sangat buy ni, tak tahu pasal apa. Alibi. Lawyer dia buy, dia punya defense pun alibi. Alibi ni apa tuan-tuan? Alibi maknanya aku tak ada kat situ. Itu alibi dia. Siapa antara saksi dia? Wan Aziza, isteri tersayang bakal presiden Kelab Taat Suami. Dalam keadaan tuan-tuan bayang Anwar nak kena jawab dalam mahkamah 16 Julai ni yang dia tak ada situ. Dalam keadaan polis bawa di dalam mahkamah, video CCTV dia naik lift hari itu di kondominium tu. Pegawai dia sendiri datang mahkamah confirm betul memang Anwar ada pergi situ. Ketiga, mahkamah dah putuskan terima DNA yang ada pada Saiful. Maknanya berlaku. Dalam keadaan macam tu, macam mana Anwar nak jawab? Dulu boleh, kes 98 boleh jawab. Sebab sampel DNA tak ada, sumber DNA tak ada. Aziza pun tak ingat, tak lupa. Dia ada pembelaan, dia berani. Tiba-tiba yang ni tak ada. Dia nak jawab macam mana dalam mahkamah dengan peguam negara, taji dia cukup-cukup dengan bukti-bukti ni. Dia takut. Sebab tu dia nak lari dulu. Kedua, yang paling dia gentar, Wan Aziza nak naik kandang saksi, nak kata Bang Non tak ada situ. Tuan-tuan, dalam keadaan dalam CCTV tu gambar Wan Aziza langsung tak ada. Bermakna Wan Aziza tak ada situ. Dia tak tahu. Satu. Kedua, depa tengok sendiri depan mata depa macam mana Wan Aziza bila berdepan dengan soalan daripada reporter, itu dengan lawyer sebelah dia, Nurul Izzah sebelah dia, Hanif Ibrahim sebelah dia, dengan geng-geng dia semua tu kat dia. Reporter tanya, mana jam tu Kak Zah? Kalau ada kat dia tuan-tuan, sidang akhbar tu dalam rumah dia. Dia pergi nasihat tunggu sana, kawan PMB kat dalam bilik. Satu dunia nampak macam mana reaksi Wan Aziza tu. Apa jadi? Dia gabrah, dia panik, dia maki kawan tu, dia cakap macam-macam. Tuan-tuan boleh bayang, dalam keadaan kawan ramai, lawyer ada, anak sebelah, di rumah dia, kena tanya dengan reporter. Wan Aziza gabrah, kelang kabut. Tuan-tuan boleh bayang, Wan Aziza duduk dalam kandang saksi, seorang-seorang dia, kena tengok dengan peguam negara. Mampus pakai pampers hari tu Wan Aziza. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan Anwar Ibrahim, macam mana saya kenal Anwar Ibrahim? Aku dah kenal bohong lagi. Wan Aziza bini aku pun nak pergi. Apa jalannya? Macam dia buat tahun 98, saya terlibat sendiri. Apa kami buat? Kami buat perhimpunan 20 September supaya berlaku kekicauan. Yang rakyat datang ratus ribu ni, mereka tak tahu. Mereka tahu Anwar dizalimi. Yang dia tak tahu 5-6 ekor macam kami ni nak buat kacau. Kami nak memang masa tu plan nak buat huru-hara. Apa plan kita? Kita bakar Masjid India. Kita bakar sungguh. Kita pecahkan kereta TV3. Kita akan belarak pergi PWTC. Kita akan belarak pergi ke Seri Perdana. Kita akan baling Molotov cocktail. Tu Zamil tu ada hidup lagi. Kita tanya dia. Kita buat. Saya antara kepalanya. Saya punya kerja malam tu tuan-tuan. 20 September tu. Kerja saya pergi Stadium Bukit Jalil bakar. Tu kerja saya. Pasal apa? Pasal malam tu Queen Elizabeth daripada England nak rasmi sukan Commonwealth. Orang ramai. Tuan-tuan boleh bayang apa jadi kalau saya berjaya tembus, baling Molotov cocktail, terbakar. Apa jadi? Rio habis semua. Negara aku apa? Nasib baik. Masa tu tak nasib baik lah. Tapi sekarang tengok balik, nasib baik polis tahan kami bawa IC. Betul tu? Saya bukan kata saya nak sokong IC. Saya pun kerap juga kena tangkap. Ada lelaki jantan cute macam saya kena IC. Tapi tuan-tuan, kalau polis tak tahan saya malam tu bawa IC, habis disebabkan polis bertindak, kami 17 orang ditangkap bawa IC malam tu. Saya, Anwar, Malik Husin, Roslan Kasim, segala anak Kasim semua kena. 17 orang. Dengan Zaid Hamidi pun kena. Kalau tuan-tuan, kalau malam tu polis tak ambil tindakan IC, saya tak boleh bayang apa nak jadi. Kami dah bersedia dah. Masa tu sama dengan pasal Anwar akan berdepan dengan mahkamah pada 27 hari bulan. 29 hari bulan, minta 29 hari bulan. Jadi dia takut buat. Alhamdulillah, bila tengok balik belakang, nasib baiklah polis buat IC masa tu. Benda yang sama. 16 Julai dia kena pergi kat mahkamah bagi keterangan. Wan Aziza kena bagi keterangan kat mahkamah. Dia buat 9 Julai. Supaya berlaku kecoh. Tu satu. Kedua, untuk kawan-kawan saya dalam PAS, saya nak tutup di sini. Selepas penerangan yang panjang
panjang ni. Bagaimana kita orang PAS, macam ahli PAS lagi brother. Macam mana kita ahli PAS boleh jadikan Ambiga Sri Nabasan bekas Presiden Majlis Peguam, ketua kita untuk demonstrasi haram. Tuan-tuan lupa ke? Saudara-saudara saya dalam PAS lupa ke siapa Ambiga tu? Dia lah penganjur IFC yang kita lawan habis-habisan, yang menyebabkan Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang kena hukum mahkamah, kena penjara. Ustaz Notin kena penjara pasal lawan Ambiga IFC di Pulau Pinang ni. Berapa ramai Syahrul dan lain-lain kawan-kawan yang diheret ke mahkamah kerana menentang orang macam Ambiga menjadi juara IFC. Jangan lupa kita berhimpun, buat himpunan sejuta umat di masjid negara, masjid wilayah untuk menentang Ambiga dan kawan-kawan dia dalam kes murtad Lina Joy, kerana Ambiga antara orang yang kuat menyokong untuk Lina Joy murtad. Ada antara kamu yang isytihar jihad terhadap Ambiga dan Majlis Peguam. Jangan lupa Ambiga lah orangnya yang menjadi kepala menganjur forum masuk Islam. Lupakah kita pergi berhimpun depan Majlis Peguam? Kamu separit dengan saya, duduk sebelah saya, takbir jihad nak perang dengan Majlis Peguam. Kita sama-sama rempuk Majlis Peguam hari itu. Lupa ke? Hari ini mereka boleh angkat Ambiga jadi ketua dia tu. Tuan-tuan, nak kata apa lagi tu? Hipokrit paling besar. Tapi saya yakin rakan-rakan saya dalam PAS banyak yang tak setuju, tak terima. Sebab tu saya minta sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya dalam PAS berjuang sendiri. Tak mau pakat dengan UMNO tak apa, tapi berjuang sendiri. Kalau saya faham arwah Ustaz Fadil, yang saya faham mentaliti pemikiran arwah Ustaz Fadil, dia takkan jadi macam ni. Ustaz Fadil ni orang politik, dia ahli siasat. Walaupun dia ulama, tapi dia ahli siasat. Dia betul-betul faham pasal politik. Matlamat kita nakkan kuasa supaya kita boleh laksanakan Islam. Itu matlamat dia. Lepas 2008 bila berlaku gelombang perubahan, kalau Ustaz Fadil yang jadi presiden masa tu tuan-tuan, saya boleh baca apa dia akan buat. Dia akan telefon Pak Lah. PAS ada 23 ahli parlimen, Pak Lah dan hilang 2/3. Pak Lah nak 2/3. Kalau Pak Lah nak 2/3, kami PAS nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia akan cakap macam tu. Dia bukan peduli DAP. Tuan-tuan, Ustaz Fadil tak pernah percaya dengan DAP. Sebab tu Ustaz Fadil tak pernah nak PAS duduk satu camp dengan DAP. Tak pernah. Baca mana sejarah. Dia tak pernah mau bersekongkol dengan DAP. DAP yang buat lain, kami buat lain. Ustaz Fadil akan ambil kes Selangor, kes Perak. Dia akan pergi kepada UMNO. Ni, kami ada 6 orang adun di Selangor. Kalau kami join pakatan, kami jadi kerajaan. Kalau kami join UMNO, kami jadi kerajaan. Sekarang ni, kamu nak jadi kerajaan? Kamu nak jadi kerajaan? Kami nak macam ni. Kami nak jadi menteri besar. Kami nak haramkan arak. Kami nak haramkan judi. Kami nak ni. Itu kalau Allah Ustaz Fadil. Tapi yang naik ni, Ustaz Fadul. Betul. Ini kaum-kaum penyembah Anwar. Yang naik ni semua kaum penyembah Anwar. Ni tuan-tuan, orang yang naik ni, orang yang sama tahun 80-an. Duk kapikan Anwar. Duk kapikan Anwar. Duk istiar Anwar macam-macam. Ni orang hari ni. Tuan-tuan, kalau ada akal dan kebetulan Allah memang bagi kita akal, fikirlah. Gunakan akal. Jangan sampai kita jual agama, jual perjuangan semata-mata kerana nak pegang kuasa. Jangan kita jadi macam tu. Kalkatu dah tahu cahaya tu mematikan dia. Kalkatu ni dia tahu cahaya ni membunuh dia. Dah dia pi juga. Dia nak nampak kawan-kawan dia jatuh. Dah dia pi juga. Jangan kita amalkan politik Kalkatu, politik yang boleh menghancurkan kita. Faham siapa sebenarnya Anwar. Tahu siapa wajah Anwar sebenarnya. InsyaAllah kita harap Allah akan berikan kita petunjuk yang baik datang pada Allah yang tidak kelemah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.